KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam episod Diet dan Nutrisi yang seterusnya. Kita akan fokuskan lagi tentang pemakanan atlet remaja, dan pada kali ini kita akan fokus kepada recovery nutrition ataupun pemakanan untuk pemulihan selepas training ataupun selepas pertandingan. Adik-adik dah makan dengan betul, dah makan untuk competition, dah makan untuk training, dan kita nak tengok pula bagaimana pemakanan yang betul dan sesuai selepas satu-satu latihan ataupun satu-satu pertandingan, dan ini dinamakan pemulihan ataupun recovery nutrition. Okay, jadi apa yang berlaku sebenarnya dalam proses kita training ataupun kita compete? Yang pertama, kita akan menggunakan banyak tenaga, maksudnya kita akan hilang ataupun dropkan kita punya liver glycogen ataupun masa glycogen. Seterusnya, semasa pertandingan juga, apa yang berlaku adalah kita punya muscle tissue ataupun tisu-tisu otot kita perlukan repair ataupun dah damage disebabkan oleh keperluan semasa exercise ataupun training itu sendiri. Yang seterusnya, apa yang berlaku adalah adaptation daripada exercise yang kita lakukan. Berlakunya stimulus dan juga adaptation untuk pastikan kita boleh menghadapi training workload tersebut. Itu antara yang akan berlaku apabila adik-adik training ataupun compete. Jadi untuk pemakanan bagi recovery, untuk proses recovery sebenarnya, kalau untuk mereka yang recreational athletes ataupun mereka yang cuma training 1 kali sehari ataupun 3 kali seminggu, pemakanan macam biasa masih boleh diteruskan, tak ada masalah. Cuma apabila kita training banyak session setiap hari, contohnya kalau atlet kebangsaan, atlet remaja yang di sekolah sukan ataupun di sekolah sukan negeri, mungkin session trainingnya lebih daripada 1. Contohnya pagi dah training, kemudian petang another training session. Jadi tempohnya terlalu singkat bagi membolehkan adik-adik nak recover semula supaya boleh compete kepada next session. Jadi penting untuk mereka yang ada very short gap ni, kurang-kurang daripada 8 jam, untuk pastikan mereka ada good sources of recovery, untuk pastikan mereka boleh masih kekal bertenaga untuk next session. Bukan sahaja pada session yang pertama, tapi pada session yang kedua ataupun session pada esok hari. Masa yang terlalu singkat, kurang 8 jam, dan kebiasaannya untuk yang masa glycogen reload, mungkin kita perlukan lebih kurang 24 jam sebenarnya. Dan sebenarnya banyak halangan sebenarnya kalau kita nak tengok dari segi adik-adik ni nak amalkan recovery nutrition. Kenapa? Antaranya mungkin kita akan terlalu letih. Apabila terlalu letih, kita rasa tak ada rasa nak makan ataupun nak recover disebabkan keletihan, disebabkan oleh training ataupun compete. Yang seterusnya disebabkan oleh kita rasa macam a loss of appetite. Kita tak ada appetite pun. Kita nampak makanan tapi kita rasa tak bolehlah kita nak makan sebab kita dah terlalu letih disebabkan oleh training tersebut. Yang seterusnya, mungkin terlalu sibuk schedule adik-adik menyebabkan tak ada ruang ataupun masa untuk mengamalkan pemakanan yang betul untuk recovery nutrition. Jadi itu adalah sedikit sebanyak tentang recovery ataupun pemulihan yang mana kita kata penting untuk adik-adik mengamalkan recovery nutrition selepas pertandingan ataupun selepas training tersebut. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Jadi untuk seterusnya kita akan bincangkan tentang pemakanan sukan bagi atlet remaja. Bagi pemakanan atlet remaja yang seterusnya kita akan membincangkan tentang recovery ataupun pemulihan selepas training ataupun selepas competition. Kalau tadi kita dah bincangkan tentang bagaimana apa yang kita perlu lakukan, jadi kita nak tengok objektif sebenarnya, objektif recovery itu sendiri. Jadi objektif recovery sebenarnya ataupun pemulihan adalah 3R. Yang pertama, untuk refuel. Yang kedua, untuk rebuild. Dan yang ketiga, untuk rehydrate. Jadi 3 objektif recovery nutrition adalah untuk refuel balik semua tenaga yang telah hilang semasa training dan juga semasa competition. Penting kita refuelkan balik semua tenaga tersebut dengan menggunakan karbohidrat sebab fuel adalah tenaga. Jadi kita nak refuel ataupun reload balik tenaga kepada liver glycogen dan juga muscle glycogen, bagi energi balik kepada tubuh badan kita. Itu objektif yang pertama. Objektif yang kedua, kita nak rebuild. Rebuild, kalau kita nak rebuild, kita kata tentang otot kita yang dah damage, tisu kita yang dah damage disebabkan oleh aktiviti kita sebelum itu. Jadi kita nak rebuild semula dan kita perlukan sumber protein dekat sini. Jadi kita perlukan karbohidrat untuk refuel semula, kita perlukan protein untuk rebuild. Yang seterusnya, TR yang ketiga adalah rehydrate. Rehydrate, ulang balik rehydrate tentang air. Jadi untuk recovery, kita bagi enough energy, cukup tenaga, cukup jumlah karbohidratnya, cukup jumlah proteinnya dan juga cukup air ataupun rehydrate semula untuk recovery yang lengkap. Okey. Ini 3R yang kita nak tekankan. Okey, kalau untuk yang pertama kita akan fokus kepada refuel iaitu karbohidrat. Okay, macam mana kita nak adakan strategi untuk kita maksimiskan penggantian semula karbohidrat. Bila sebenarnya kita nak mulakan recovery ni? Sebab recovery ni tak akan mula kalau kita tak buat sesuatu. Jadi dia tak akan mula juga kalau kita tak bagi semua komponen dekat sini. Maksudnya kalau you tak bagi extra karbo selepas training ataupun competition, you tak bagi protein, you tak akan dapat satu proses recovery. Dia tak akan start the recovery. At the end, akan sia-sia sahaja you punya training ataupun competition. You tak akan ada backup balik selepas itu. Jadi, pentingnya recovery. Once you habis je you punya competition ataupun you punya training, you kena terus bekalkan nutrien yang sepatutnya untuk memulakan proses recovery ini. Okey. Yang pertama tadi tentang karbohidrat. Bila kita nak bagi karbohidrat selepas kita punya training ataupun competition, betul-betul sejurus selepas habis completed je training, completed je competition, terus bagi enough karbohidrat kepada tubuh badan kita. Berapa banyak kita nak bagi? Untuk yang the first one, kita mungkin perlu bagi 1 gram per kg body weight. Okay, katalah berat badan yang lebih kurang 50 gram, mungkin kita perlukan something yang ada, kita boleh ambil buah sebiji buah pisang bersama dengan roti 2 keping pun boleh, dah cukupkan kita punya 3 exchange ataupun 45 gram of karbohidrat selepas completed kita punya training ataupun competition. Itu untuk refuel. Terus betul-betul after kita selesai bersukan ataupun kita punya training ataupun compete. Kemudian berapa banyak kita nak letak protein kita kat sini. Okey, kena ada combination karbohidrat dan protein. Okey. Karbohidrat dan protein perlu diambil betul-betul selepas training ataupun compete dengan nisbah 3:1 atau 4:1. Jadi 30 hingga 60 minit ini adalah window time sebenarnya. Kalau kita terlepas, kita mungkin rugi sebab selepas dia habis competition ataupun training, kalau kita tak bagi cukupnya karbo dan protein, kita akan menyebabkan kita punya masa sintesis tu terganggu. Jadi seawal mungkin kita bagi karbohidrat dengan protein, kita akan mempercepatkan proses repair ataupun recovery itu sendiri. 3:1 karbohidrat kepada protein. Okey, yang paling mudah sebenarnya selepas dia habis ataupun completed, kita boleh ambil milkshake. Kenapa milkshake yang paling mudah? Sebab itu sebagai salah satu contoh. Contohnya kita dah ada milkshake adalah komponen susu dan juga buah-buahan. Jadi kat susu dah ada protein,
dan juga ada karbohidrat. Begitu juga buah ada sumber karbohidrat. Jadi 3:1 tu dapat kita fulfill. Kalau untuk karbohidrat, kalau first kita tak fulfill yang tu, untuk sejam pertama, selebihnya dalam 4 jam juga kita boleh fulfillkan balik keperluan harian kita. Karbohidrat keperluan harian kita boleh fulfillkan dalam tempoh dalam 4 gram per kg body weight tu dalam tempoh sehari tu. Selepas itu, okey. Untuk kita makan full meal sebenarnya, lepas kita dah ambil yang ada karbohidrat earlier 1 jam, selepas tu kita akan ambil yang complete meal. Okey, mungkin dalam 2 hingga 3 jam selepas training ataupun competition. Rebuild protein 3:1 ada sumber protein. Ada kajian menunjukkan yang kalau kita ingest ataupun kita makan 10 hingga 20 gram protein selepas competition ataupun selepas training, ia akan diabsorb dengan lebih baik. Kita akan dapat benefit pengambilan protein tersebut. Dan sebab itu jugalah kita combinekan karbohidrat punya komponen dan juga protein lebih kurang 10 gram untuk kita dapatkan manfaat recovery window itu sendiri dengan ratio yang betul. Refill dan rebuild menggunakan karbohidrat dan protein yang secukupnya untuk proses recovery yang berkesan. Okay, recovery bukan sebut pasal karbohidrat dengan protein sahaja, tapi kita ada rehydrate sekali. Kenapa rehydrate? Sebab selepas training ataupun selepas pertandingan kita mungkin dah kehilangan air. Bukan setakat air, kita mungkin juga kehilangan minerals. Okay, minerals itu garam mineral yang hilang sepanjang tempoh training kita tadi dan juga competition. Jadi kita perlu ada skill ataupun kita perlu ada strategi untuk rehydrate balik kita punya tubuh badan sebagai salah satu proses recovery. Untuk kehilangan berat badan, 1 kilogram kehilangan berat badan disebabkan oleh training ataupun competition, kita mungkin ada sweat rate yang berbeza ataupun kadar perpuluhan yang berbeza. Jadi setiap kali kita hilang 1 kilogram berat badan, kita perlu gantikan semula berat badan tersebut. Jadi kalau kita hilang 1 kilogram, kita akan ambil lebih kurang 1.25 liter hingga 1.5 liter air untuk setiap 1 kilogram penghilangan. Dan sebaiknya dalam tempoh 24 jam, kita dah dapat semula berat badan asal kita yang kita mula sebelum kita bertanding ataupun sebelum kita training tersebut. Itu adalah proses kita untuk kita rehydrate semula badan kita dalam tempoh 24 jam. Pastikan pengambilan air mencukupi mengikut kadar kehilangan air yang berlaku selepas pertandingan dan juga mengikut keperluan air seharian. Ini adalah 3 recovery konsep untuk kita menggantikan semula apa yang kita hilang, dan seterusnya jangan lupa untuk rest. Yang seterusnya selain daripada 3 tu, kita kena tambahkan dengan rest yang mencukupi supaya kita boleh recover dengan lebih baik. Dan sleep ataupun tidur merupakan cara berehat yang terbaiklah supaya kita dapat fully recovered sebelum next session. Bagi rehydration strategies tadi, selain daripada kita nak pastikan berat badan kita itu diganti semula dalam tempoh 24 jam, kita boleh juga pastikan kita punya rehydration strategies tu dengan memastikan kita mengambil air yang sesuai, yang sedap dan menyebabkan kita voluntary untuk minum air tersebut dan menggantikan semula electrolytes tersebut. Dan pada masa yang sama, pengambilan air bukan fokus kepada satu-satu masa sahaja, tetapi dalam tempoh 24 jam tu diagihkan pada masa-masa yang berbeza. Berdasarkan kajian, kalau kita agih-agihkan pengambilan air itu dalam tempoh 1 hari, penyerapannya adalah menjadi lebih baik berbanding dengan kita mengambil air dengan kuantiti yang banyak pada satu-satu masa. Okey, jom kita tengok sebenarnya. Kita dah cakap pasal air, kita dah cakap pasal karbohidrat dan juga kita dah cakap pasal protein, yang mana ketiga-tiga ini sangat penting untuk recovery. Dan kita fokus kepada sumber karbohidrat tadi, sumber protein yang ada dan juga sumber air yang ada. Dan untuk air ini juga, dia ada bukan sahaja air kosong, kita juga boleh dapatkan nutrien lain daripada air tersebut. Antaranya kita mungkin juga boleh minum air jus ataupun susu coklat, yang mana pada masa yang sama dia membekalkan air, dia membekalkan electrolyte, dia juga boleh jadi membekalkan karbohidrat ataupun protein. Jadi itulah antara 3 faktor penting yang boleh membantu untuk recovery adik-adik, yang mana kita fokus kepada refuel, rebuild dan juga rehydrate.
KPM. Didik TV KPM. Okey, untuk yang seterusnya, Kak Nora akan summarykan sebenarnya tentang R yang kita dah bincangkan sebentar tadi tentang karbohidrat yang pertama, dan Kak Nora mention sekali lagi tentang window. Window time ni adalah yang sangat penting, dan adik-adik kena alert tentang window time adik-adik supaya sentiasa cari ruang dan peluang untuk makan dan sediakan makanan yang betul untuk dimakan untuk proses recovery. Yang ini adik-adik perlu plan Jangan lupa untuk plan apa yang perlu dimakan untuk recovery secepatnya. Sebab Kak Nora dah mention tadi, recovery window berlaku dalam 30 hingga 60 minit selepas pertandingan ataupun selepas training. Jadi cuba cari makanan yang boleh dimakan dan mudah untuk dimakan selepas competition ataupun training. Okey. So plan yang pertama, untuk pastikan ada karbohidrat, pastikan ada protein, pasti ada sediakan air. Kalau untuk karbohidrat, kalaulah kata adik-adik memang tak ada selera langsung nak makan ataupun nak minum, adik-adik boleh ambil contoh yang lebih mudah ataupun lebih senang nak simpan atau prepare. Boleh ambil something yang ada jam, maksudnya roti bersama dengan jam, ataupun boleh ambil honey ataupun madu, ataupun boleh ambil jus. Ini sangat mudah untuk adik-adik sediakan dan prepare dan plan sebelum adik-adik nak pergi pertandingan ataupun training. Jadi sediakan siap-siap supaya adik-adik boleh ada sumber-sumber ini selepas competition ataupun selepas training. Sediakan yang secukupnya untuk proses recovery tersebut. Kalau untuk protein pun sebenarnya mudah. Kalau kata 10 gram protein, kita akan dapat daripada 2 biji telur sebenarnya. Yang saiz small, saiz yang kecil tu kita dah dapat 10 gram protein. Dan kita boleh makanlah dengan sumber karbohidrat yang kita ada tadi. Jadi prepare makanan yang sesuai. Selain tu kita boleh sediakan lean meat ataupun kita kata ayam atau ikan lah sebenarnya. Sebesar saiz tapak tangan saja pun dah supplykan lebih kurang 10 gram protein yang mana adik-adik perlukan untuk recovery. Kita dah ada sumber karbohidrat, sumber protein juga. Nak lagi mudah sebenarnya boleh ambil chocolate milk. Sebab kalau kata tak boleh nak prepare yang lain-lain, ada satu kajian menunjukkan yang chocolate milk ni mempunyai kesan recovery yang baik juga. Maksudnya dia dah tak boleh nak prepare, dia tak boleh nak makan benda-benda lain. Kita akan pastikan dia ambil chocolate milk supaya dia ada ratio yang tertentu untuk karbohidrat dengan protein. Dan chocolate milk memang mengandungi karbohidrat yang mencukupi, protein yang mencukupi, yang mana boleh assist kepada recovery. Tetapi selepas dia habis window time tu, adik-adik jangan lupa untuk pastikan adik cukup juga fulfill juga karbohidrat, protein dan air untuk keperluan seharian supaya boleh fulfill recovery untuk sepanjang hari dan untuk next tournament ataupun next game adik-adik. Dan jangan lupa untuk masukkan kumpulan-kumpulan makanan ini untuk snack, pre-bag pun boleh. Untuk snack-snack yang di antara waktu makan pun adik-adik boleh letakkan karbohidrat dan protein supaya setiap hari adik-adik cukup karbohidrat untuk refillkan adik-adik punya tenaga dan cukup protein untuk masa sintesis semula. Jadi recovery sangat penting untuk pastikan adik-adik sentiasa bertenaga, cukup masa glycogen, cukup liver glycogen, cukup protein dan mempunyai paras kesihatan yang baik dan boleh perform better untuk next session ataupun untuk training-training yang seterusnya. Semoga berjaya. Jangan lupa amalkan recovery nutrition pada setiap hari sesi training ataupun competition adik-adik. Semoga kita berjumpa lagi di episod akan datang diet dan nutrisi untuk kita ceritakan pula bagaimana cara pemakanan di hari pertandingan. Jumpa lagi. Bye.